Ya, Assalamualaikum. Salam sejahtera anak-anak. So, cikgu harap kita masih lagi bersama-sama terus berjuang. Cikgu risau punya minat dah hilang. Tak mau macam tu sebab perjalanan hidup orang masih jauh lagi. So, teruskan berjuang, tekadkan usaha, bulatkan semangat. Sebab apa? Kita punya tujuan kita SPM 2021. So, hari ini kita akan teruskan dalam subtopik dalam bab 5 iaitu bab sebatian karbon iaitu alkohol. So alkohol semua orang tahu alkohol. Alkohol kalau sebut alkohol ingat apa? Arak, minum arak memabukkan So tapi banyak lagi kegunaan-kegunaan alkohol yang kita tak pasti apa dia So hari ini kita akan tengok apa kegunaan alkohol, apa keburukan alkohol, macam mana alkohol dibuat. Okey. Okey, alkohol merupakan sebatian karbon organik. Sebab apa? Sebab apa organik? Ingat lagi tak? Organik, sebatian karbon organik itu berbuat daripada benda hidup. So, yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen di dalamnya. So, dia ada karbon, dia ada hidrogen, dia ada oksigen kat dalam dia. Okay, alkohol dapat dihasilkan melalui proses penapaian. Okay, nama proses nak buat alkohol ni nama dia proses penapaian dengan menggunakan tindakan yeast terhadap makanan yang mengandungi glukosa atau kanji seperti gula, anggur, apel, tebu, beras, gandum, ubi dan barley. So proses penapaian ni adalah salah satu proses yang agak familiar ataupun agak glamour lah yang selalu buat exam. So mesti ada apa namanya glukosa, makanan-makanan yang mengandungi glukosa, gula ataupun kanji, macam buah-buahan lah. So dia mesti ada dengan kehadiran yeast, dibiarkan nanti proses penapaian berlaku, so nanti alkohol akan terhasil. Okay, proses dia sangat simple. Okay. Macam mana proses dia secara persamaan kimianya adalah apabila glukosa dengan kehadiran yeast sebagai enzim, so dia akan menghasilkan etanol dan membebaskan karbon dioksida. So etanol ni adalah sejenis alkohol. Yang ada all belakang ni adalah sejenis alkohol. Ini adalah proses dia. Glukosa dengan kehadiran enzim yeast. Kita gunakan yeast untuk proses penapaian akan menghasilkan etanol dan membebaskan gas karbon dioksida. So macam mana kita nak uji betulkah proses ni berlaku? Biasalah gas karbon dioksida boleh diuji dengan kehadiran air kapur. Sama ada air kapur menjadi keruh atau tidak. So bila air kapur menjadi keruh, maka gas karbon dioksida yang dibebaskan. Okay, dalam proses penapaian, enzim zimis dalam yeast menukarkan glukosa kepada etanol dan karbon dioksida seperti persamaan tindak balas di atas lah. Dia yang akan menukarkan etanol dan membebaskan karbon dioksida. Okay, sifat-sifat fizik bagi alkohol. So sebab dia tidak berwarna. Dia colourless, dia tidak berwarna. Dia warna putih, dia tidak berwarna. Cecair pada suhu bilik, pada suhu 27 ke 30, dia dalam bentuk cecair, mempunyai bau yang tersendiri. Bau dia lebih kurang bau yang manis, bau dia tak harum, tak harum. Dia ada mempunyai bau dia sendiri. Kita boleh kenal itu bau alkohol lah. So takar didih meningkat apabila bilangan atom karbon meningkat. Okey, bilangan atom karbon meningkat, takar didih pun meningkat. Okey, keterlarutan dalam air berkurang apabila bilangan atom karbon meningkat. So lagi banyak atom karbon dalam ikatan kimia dia, maka makin berkurang keterlarutan dalam air. So dia boleh larut dalam air tapi lagi banyak bilangan atom karbon meningkat, so maka dia susah nak larut dalam air. Okey, kegunaan alkohol dalam kehidupan seharian. So gambar rajah ni banyak kegunaan dia selain orang kata minum arak dia memabukkan. So banyak kegunaan alkohol Yang pertama of course bahan api sebab alkohol boleh mudah terbakar. Mudah
terbakar. Kalau tak percaya, cuba sanitizer awak tu yang ada alkohol tu. Oh, awak letak api, mesti dia akan menyala. Yang kedua sebagai perubatan, ya, alkohol merupakan antiseptik yang sangat baguslah, sebab tu dalam sanitizer tu ada persen alkohol. So dia juga merupakan kosmetik, dalam bidang kosmetik, industri, terutama industri minuman lah, industri minuman. Kita tahu alkohol ni merupakan sejenis minuman yang memabukkan, wine, beer, itu semua adalah sejenis jenis-jenis alkohol yang ia dihasilkan melalui proses penapaian. Okay, bahan api. Okay, alkohol merupakan bahan api yang baik kerana sebatang karbon organik ini mudah terbakar. Penyalaan pun penyalaan berwarna biru dan pembakarannya lengkap serta bersih tanpa jelaga. Alkohol, tengok cahaya warna biru ni, dia tak cahaya merah-merah. Cahaya biru ni merupakan pembakaran yang lengkap. Maksudnya dia tak akan menghasilkan jelaga. Okay, contohnya alkohol digunakan sebagai bahan api bio untuk kenderaan bermotor di Filipina. So Filipina, Malaysia tak guna alkohol ya, tapi di Filipina bahan api bio kenderaan motor digunakan. Okay, dalam perubatan, tadi dalam bahan sebagai bahan api, dalam perubatan pun alkohol digunakan. So alkohol digunakan sebagai antiseptik. Sekarang memang glamour sangat antiseptik ni, sebab mana-mana saja kita pakai itu sanitizer. So dalam sanitizer tu merupakan disinfectant ataupun antiseptik dan disinfectant untuk membunuh mikroorganisma selain digunakan sebagai pelarut dalam pelbagai jenis ubat. Okay, maksudnya yang kita sapu dekat tangan tu, selain kita basuh tangan, kita pas sanitizer, itu sanitize, dia boleh membunuh mikroorganisma. Itu pun ada kandungan alkohol. Okay, dalam bidang kosmetik, alkohol digunakan sebagai pelarut untuk pelbagai barangan kosmetik seperti minyak wangi, lotion dan gincu. Itu semua ada. Minyak wangi lah, kita tahu minyak wangi mesti ada alkohol. So lotion dan gincu itu semua ada kandungan alkohol. Okay, dalam industri, so yang inilah yang paling glamour lah. Industri apa kita tengok. Okay, alkohol lazimnya digunakan sebagai pelarut dalam industri kerana sifatnya yang dapat melarutkan bahan organik yang digunakan dalam penyediaan pelbagai jenis bahan industri seperti cecair pencuci dan makanan. Okey, alkohol digunakan. So alkohol juga merupakan bahan tidak balas dalam pembentukan ester yang digunakan dalam industri pemprosesan makanan, kosmetik, cat dan sebagainya. Alkohol ni juga boleh digunakan. Ester tu terbentuk daripada alkohol, so dia banyak digunakan dalam bidang industri, so untuk pemprosesan makanan, kosmetik, cat dan sebagainya. Okay, ethanediol pula merupakan sejenis alkohol yang digunakan sebagai anti beku dalam industri. Okay, banyak kegunaan alkohol dalam industri. Okey, kesan pengambilan alkohol. Tadi dia tak cerita pun, dalam industri tu sebenarnya termasuk industri minuman. Kat Malaysia ni pun ada. So tetapi kita tahu pengambilan alkohol ni bukanlah sesuatu perkara yang baik. Kalau kita orang Islam, kita pun tahu, tengok gambar syaitan dekat botol arak ni. Kita pun tahu bahawa pengambilan minuman beralkohol ini merupakan haram. So haram maksudnya dosanya pun dosa yang besar. So haram. So apakah sebenarnya kesan pengambilan alkohol secara berlebihan? Okay, pengambilan alkohol secara berlebihan menyebabkan ketagihan. So bila dah ketagihan, kita boleh buat apa saja untuk dapatkan alkohol tu, itu menyebabkan kita akan buat perkara-perkara yang tak baik lah. So, ketagihan alkohol lazimnya menimbulkan masalah sosial dalam keluarga dan juga mengganggu ketenteraman masyarakat seperti perbuatan jenayah. Sebab kita dah ketagih, willing to do anything, boleh lakukan apa saja untuk dapatkan dia. Ataupun sebenarnya kita tahu bila kita minum alkohol secara berlebihan, kita berada di luar sedar. Dalam keadaan luar sedar. Kesan lain pengambilan alkohol secara berlebihan
Orang yang mengambil alkohol secara berlebihan lazimnya mabuk. Pernah tengok orang mabuk tak? Kalau orang mabuk tu apa dia buat? Apa benda dia cakap pun kita tak faham. Jalan pun terhuyung hayang. So itu perkara yang tak baik kan? So dan menimbulkan pelbagai masalah seperti pemanduan secara berbahaya dan pergaduhan. Okay, banyak kat kes kat Malaysia ni disebabkan aksiden, pelanggaran yang hebat-hebat tu semua disebabkan oleh di bawah pengaruh alkohol. Okey, kesan pengambilan alkohol secara berlebihan yang lain, bagi ibu mengandung yang mengambil alkohol secara berlebihan menyebabkan kecacatan pada bayinya yang dikenali sebagai sindrom fetal alcohol. Dari nama sindrom dia. Sindrom fetal alcohol. So, kalau mengandung ambil alkohol berlebihan, inilah akibatnya bukan pada diri sendiri, pada anak yang dikandung. So, bayi dengan sindrom fetal alkohol mempunyai kepala dan otak yang bersaiz kecil, muka yang tidak normal dan pertumbuhan yang terbantut. Kesian dekat anak-anak tu. So, janganlah ambil alkohol sayang. Oh, kita pun orang Islam, ada iman. So, benda ni memang haram. So, daripada segi kesihatan pun dia tak baik. So, elakkan. Elakkan. Jangan ambil. Jangan nak cuba-cuba. Okey, ini merupakan jadual kesan buruk pengambilan alkohol secara berlebihan terhadap kesihatan. So, dia ada bahagian-bahagian tertentu. Bahagian yang pertama, bahagian otak. Kerosakan sel otak, koordinasi dan sistem saraf terjejas, menyebabkan keseimbangan badan terganggu dan kesukaran mengangkal jarak. Itu sebab otak kita ni dah dipengaruhi oleh alkohol. Inilah kesan dia. Memang kita tahu. Jalan pun terhuyung hayang. Mata, penglihatan jadi kabur, boleh nampak orang lain, muka orang lain, nampak orang lain. So dia tak syak, penglihatan kita akan jadi kabur. Paru-paru, kadar pernafasan meningkat. Kita berani je kerjanya, meningkat. Memang kadar pernafasan lebih laju lah. Jantung, kadar degupan jantung meningkat, tekanan menjadi tekanan darah tinggi. So itu adalah kesan-kesan buruk disebabkan oleh pengambilan alkohol secara berlebihan. Lebih ke sikit ke jangan ambil ya anak-anak. Okey, itu saja cikgu lesson kita pada hari ini. Cikgu harap awak faham dan tolong jawab latihan yang cikgu akan berikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.